Yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Kamil Ibrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allah wahdahu la syarika lah, Muhammad abduhu wa rasuluh. Tawajjaha syisyika fa innaka mansura. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon keampunan daripada-Mu ya Allah. Kami mohon kerahmatan-Mu ya Allah. Kami mohon taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang ibu bapa kami, dosa-dosa sanak saudara kami, dosa-dosa kaum keluarga kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa anak-anak murid kami, dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau permudahkanlah urusan kami di dunia dan akhirat ya Allah. Jadikanlah kami manusia yang sentiasa bersyukur kepada-Mu. Jadikanlah kami manusia yang sentiasa mencintai-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah apa yang kami lakukan ini sebagai suatu amal ibadat yang diterima-Mu. Ya Allah, jika kami dipanggil oleh-Mu, tempatkanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah, syurga yang paling istimewa ya Allah, dan masukkanlah kami tanpa dihisab ya Allah. Masukkanlah kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Kami memohon kepada-Mu kerana Engkaulah yang telah menciptakan kami. Engkaulah yang maha berkuasa. Engkaulah yang maha pengasih. Dan Engkaulah yang maha penyayang. Engkaulah yang satu-satunya yang kami sembah, yang kami minta pertolongan ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin amin rabbana. Astagfirullah. Alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, sekali lagi kami dapat berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa sangat bersyukur, rasa sangat teruja kerana dapat berdiri di sini. Mudah-mudahan Allah memberkati hidup kita, Allah memberikan rezeki yang halal kepada kita, rezeki yang melimpah ruah, rezeki kesihatan, rezeki pemikiran, dan akhirnya sekali kita dapat berjumpa di syurga Firdaus nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam surah Al-Waqi'ah ayat 10 hingga 15 dinyatakan secara jelas, iaitu besok bila kita dibangkitkan di padang mahsyar, ada terdapat 3 golongan, dan satu golongan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata segelintir saja daripada kumpulan ini yang daripada kumpulan akhir zaman. Dan Ibnu Katsir ada menegaskan, ada membuat tafsiran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan rasul yang terakhir, maka secara automatik kita ini merupakan kumpulan akhir zaman. Tetapi ada tafsir lain yang mengatakan bahawa makin hampir kita kepada mahsyar, Allahu akbar, maka makin akhirlah kita. Apapun keadaannya, kita yang berada dalam dewan pada hari ini tentulah sekali termasuk dalam kumpulan akhir zaman yang dikatakan segelintir tersebut. Tuan-tuan, dalam satu hadis yang lain, hadis Qudsi riwayat Al-Tabrani, Allah SWT berfirman, dia kata, ya Allah, wahai Adam, kumpulkanlah umatmu untuk dibawa ke muka pengadilan. Nabi Adam bawa 1000 orang. Dibawa 1000 orang. Hanya seorang saja yang masuk syurga tanpa dihisab. 999 orang lagi masuk neraka dulu. Kalau okey, transfer ke syurga. Mungkin ada yang terpaksa tak payah masuk neraka pun ada, tapi kena tunggu sampai 50 tahun, sampai 100 tahun baru dibawa ke syurga. Dan pada asalnya saya cuba mengumpulkan hanya 200 orang dalam majlis pada hari ini. Sebab itu jadual asalnya di UiTM, Hotel UiTM. Tetapi Allahu Akbar, dalam masa 2 hari bila saya beritahu kata majlis pelajaran dan pertemuan ini, saya dah menerima 100 email. 100 email, tiap-tiap orang tu dia kata dia nak bawa anak-anak dia, suami isteri. Suatu keluarga 5 orang, 4 orang. Boleh tak Prof? Jadi kalau 100 kali 5, 500. Kalau dah, kemudian saya berhenti baca email pada 186 email. Bermakna mengikut anggaran kasarnya lebih daripada 1000. Jadi saya kata Allahu Akbar. Bagus juga 1000. Mudah-mudahan kalau Allah kata mati kita semua pada hari ini, ada seorang yang akan masuk syurga tanpa dihisab. Mudah-mudahan saya. Tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pindahkan UiTM daripada hotel UiTM ke
Intel Resort kerana kapasitinya, dan saya dah tak peduli dah. Saya dah tak kira dah siapa nak datang lah. Alhamdulillah hari ini ada lagi kursi sikit-sikit tu. Kita kursi ni ada 800, tetapi saya tak tahulah, mungkin ditambah lagi. Alhamdulillah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya telah meninggalkan Malaysia untuk berhijrah ke Madinah pada bulan September tahun lepas. Dah cukup 10 bulan dan mengikut kontrak setiap 1 tahun saya dibenarkan bercuti 2 bulan. To be exact 70 hari, lebih 2 bulan. Jadi 2 bulan ini memang saya tidak sabar lagi nak balik ke Malaysia. Rindu pada tuan-tuan dan puan-puan, rindu pada sanak saudara, rindu pada kawan-kawan saya yang ada kat depan. Masya Allah, rindu. Tapi kalau bayar saya 100,000 untuk bekerja balik ke sini, tak nak saya. Biarlah. Tapi rindu tetap rindu. Okey, rindu tetap rindu. 2 bulan sebelum balik dah bersiap lah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, bila saya berhijrah ke Madinah, Allahu Akbar, banyak benda pelik yang saya jumpa di Madinah. Kalau kita pergi umrah dan haji, biasa saja. Tetapi kerana saya menetap di sana dan bekerja di sana, banyak benda-benda yang luar biasa lah bagi saya. Bukan soal betul ataupun salah. Tidak. Yang pertama sekali, saya bekerja di Universiti Taibah Madinah. Masuk saja dalam universiti, kejutan saya yang pertama, sebab saya tak biasa, itu je tak biasa, iaitu tak ada wanita. Universiti saya tu wanita pintu pagar pun tak boleh melepas. Dia kat situ pun dah kena tahan dah. Tapi Universiti Taibah ni ada juga wanita yang belajar, tetapi wanita diasingkan dalam bangunan yang berbeza. Pintu masuknya berbeza. Jadi setiausaha pun, saya dulu bekas dekan, bekas pengarah kampus. Ada setiausaha. Dulu setiausaha saya perempuan. Sekarang ini saya tengok pelik. Dekan dia punya setiausaha lelaki tetapi smart. Pakai jubah, ya Allah, berbunga-bunga macam gitu. Maksudnya dia ada sifat-sifat sebagai seorang setiausaha walaupun lelaki. Dan perkara yang menyebabkan daripada ekoran, daripada peristiwa ataupun suasana tersebut, menyebabkan mata saya menjadi lebih bersih. Bersihnya kerana tidak melihat wanita, maka chances nak melihat aurat wanita itu sangat tipis, hampir-hampir kosong di dalam universiti. Okay. Rumah saya di Jabal Uhud, lebih kurang 2 ataupun 3 kilometer daripada Masjid Nabawi, masih lagi di Tanah Haram. Saya rasa ramai di kalangan yang ada dalam dewan ini yang telah berkunjung ke rumah saya. Dan Allahu Akbar, bangun pagi nak pergi solat subuh, tengok Bukit Uhud. Bukit Uhud tu bercahaya. Bercahaya bukan kerana magic ya, bercahaya kerana letak lampu, bercahaya. Dia tempat turis ni. Dan bila melihat Bukit Uhud, boleh menyebabkan rasa sebab di dada. Kenapa? Saya teringat hadis Rasulullah SAW. Dia kata, aku cintakan Bukit Uhud ini dan Bukit Uhud ini cintakan aku. Dan Bukit Uhud ini dikatakan akan dibawa kembali ke syurga. Allahu Akbar. Saya duduk di situ, di depan, yang tidak pernah saya terfikir seumur hidup saya. Dan saya katakan tadi, tak ada aurat yang saya tengok di dalam universiti saya. Tetapi adalah sikit yang boleh saya tengok ni. Sikit lah, kalau nak tengok boleh sikit. Di mana tuan-tuan dan puan-puan? Di Masjid Nabawi. Ramai orang terkejut bila saya sebut, di Masjid Nabawi saya melihat aurat wanita. Kenapa? Puak-puak daripada Afrika, puak-puak daripada Afghanistan, puak-puak Pakistan, puak-puak India. Walaupun duduk di Masjid Nabawi, dia tidak menutup aurat sepenuhnya. Dia pakai tudung, tapi rambut terjurai. Kita panggil tudung mat datin. Minta maaf datin-datin semua yang ada dalam ni. Ada istilah orang kebanyakan kepada datin-datin, tudung mat datin. Kenapa? Tuan-tuan balik kaji sendiri. Okay? Kenapa? Dia pakai macam ish macam tu. Saya minta maaf, ini orang ramai orang mengata. Tapi jangan risau, tuan datin-datin semua dapat pahala lah tu. Pasal orang mengata. Umum mengatanya begitu. Saya bercakap terus terang pada hari ini. Jangan-jangan nak jumpa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka berpakaian begitu kerana mereka jahil. Mereka tidak ada ilmu. Kebanyakannya orang Indonesia, for example. Oh, ramai yang angkat kakinya setinggi ini. Masuk dalam Masjid Nabawi. Sebab dia tidak tahu. Dia tidak ada ilmu. Tetapi orang Malaysia, Allahu Akbar, kalau pergi haji, pergi umrah, semuanya berilmu. 100%.
Sebab itu kita tengok orang Malaysia, kalaupun dia di Malaysia dia tidak bertudung, dia tidak menutup aurat sepenuhnya, bila sampai saja menunaikan haji dan umrah, dia akan tutup betul-betul. Nak pergi menunaikan tawaf, duduk dalam bilik 15 minit. Dia akan tengok cermin. Ada seorat rambut saja keluar, dia jaga betul-betul. Ini pengalaman saya lah. Isteri saya 10-15 minit kena tunggu kat luar pasal nak jaga aurat. Dia akan pakai sarung lengan, pakai stocking semua. Bermakna mereka ini sangat-sangat berilmu. Mereka tahu yang mana perlu buat. Tetapi bila naik saja kapal terbang lebih daripada 50%, buka semua tu. Inilah yang Allah kata dalam hidup kita ni. Dia kata manusia ini dia mengetahui, dia ada ilmu, tetapi disebabkan sifat degil dia, dia lawan. Sebab itu orang Malaysia ni saya kata dia berilmu, tetapi dia bersifat degil. Kalau pergi umrah, pergi haji, memang dia akan menutup aurat sepenuhnya. Tetapi naik saja atas kapal terbang, Allah, ya Allah saya minta maaf lah, tak sempat lagi. Dah terus buka stocking, dah terus buka sarung tangan. Ini standard. Adakah kita akan masuk dalam kumpulan 1 dalam 1000? Adakah kita termasuk dalam golongan yang ketiga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab itu saya kata kalau kita tengok anak-anak kita, tengok isteri kita, macam mana kita nak buat? Kita belajar, kita tahu, kita menangis tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu saya sebab kalau tengok adik-beradik saya ke, tengok adik-adik ipar saya ke, tengok kaum keluarga saya yang terdekat, macam mana saya nak buat? Inilah peluang pada hari ini untuk saya bercakap perkara ini. Kalau cakap depan-depan seorang sama seorang, tak tegur. Abang Ngah ni macam gini, macam gini. Berkira sangat, jumuk sangat. Tidak, saya sayang kepada semua yang mengenal diri saya. Saya nak semua sekali masuk syurga Firdaus. Saya nak semua sekali, ya Allah subhanahu wa ta'ala, kita berkumpul di sana. Mampu tak kita buat macam itu kalau kita duduk dalam keadaan yang benda simple saja, benda yang kita tahu, benda yang ilmu yang kita ada, tapi kita tak nak buat kerana kita bersifat degil. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu saya kerja saya di Madinah ni, Allah, pukul 4 sampai pukul 6 sebelum waktu maghrib, lepas asar, lepas maghrib cari orang Malaysia. Mana-mana yang duduk termenung dalam Masjid Nabawi, saya pergi dekat-dekat dia, kata, ya Allah, kata subhanallah, Haji bila sampai Haji. Orang Malaysia ni kalau pergi umrah 3 hari je kat Madinah, dia malas nak layan. Apa nak bersembang dalam Masjid Nabawi ni? Saya pula memang cari nak bersembang. Dia duduk situ, saya tanya Haji bila sampai Haji. Semalam. Tapi sifat orang Melayu ini berbeza. Dia walau benci macam mana pun, dia cuba jugalah accommodate. Ji, bila sampai je, saya duduk sini. Bila dengar saya duduk sini, dia cerah sikit muka. Sebab mereka menganggap bahawa mereka yang duduk di Madinah merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rata-rata saya masuk dalam Facebook saya nak beritahu Madinah sekejap saja. Like. Ya Allah, Prof dapat pergi sana, saya memang rindu di Madinah, rindu Mekah. Sekejap saja 300-400 like. Tuan-tuan dan puan-puan, di Masjid Nabawi, daripada rumah saya nak pergi ke Masjid Nabawi dalam tak sampai 10 minit lah kereta waktu subuh. Ini satu perkara lagi yang pelik. Saya bangun pagi, ambil kereta, saya pakai kereta Dodge. Harga kat sana 111,000. Bawa cash 111,000. Bawa pada Syekh Khalid, dia manager syarikat. Okay? Dia bawa, nak ikut saya balik ke Malaysia. Masya Allah, duduk sebulan pula tu. Mana saya pergi, dia pergi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar, naik kereta. Perjalanan daripada rumah saya menuju ke Masjid Nabawi, saya boleh meneteskan air mata. Kenapa? Di atas jalan tak ada kereta. Saya terus pergi, tak ada masalah. Berhenti traffic light. Kadang-kadang hijau terus, hijau terus. Kadang-kadang time kena merah, berhenti. Tapi tak ada kereta. Sedikit sangat kereta. Dan saya mempunyai parking di Masjid Nabawi. Orang yang pergi ke umrah haji yang datang ke rumah saya tahu, tunggu di parking sebelah sini. Dan di bawah itu dia ada selang-seli. Parking untuk subscriber, parking untuk yang bayar hari-hari, parking untuk subscriber. Dikelilingi Masjid Nabawi. Saya sampai saja, saya ada kereta saja, memang cita-cita saya nak parking saya sendiri dalam Masjid Nabawi. Sebab apa? Nanti bulan Ramadan mudah,
Nanti musim haji ke ataupun hari Jumaat mudah untuk saya parking. Pergi, office kata dah penuh. Kerana saya ni bersemangat, saya nak sangat. Tiap-tiap 2 minggu saya pergi tanya lagi, ada tak kosong? Ada tak kosong? Sampai 5 bulan. Bila sampai 5 bulan, Allahu Akbar, saya pergi sekali lagi, Ustaz, come. Dia dah boleh cakap, dia dah kenal saya, come. Ini ada, dia kata satu baru transfer daripada Madinah, jadi dia serah balik kad parking yang berbayar. Maka ia menjadi hak saya selepas 5 bulan di sana. Saya tambah bayar untuk setahun RM1,500. Jadi Alhamdulillah, rasa bangga lah ada parking di Masjid Nabawi. Duduk di Madinah itu merupakan suatu kebanggaan. Dapat parking di bawah Masjid Nabawi juga merupakan suatu kebanggaan. Nikmat Allah yang tidak dapat saya dustakan. Tetapi bila parking saja, Allahu Akbar, every subuh adalah 4 kereta, 5 kereta, 10 kereta. Apa maksudnya? Maksudnya penduduk Madinah yang ada parking itu tidak solat di Masjid Nabawi. Habis apa bezanya Masjid Nabawi Madinah dengan ni Masjid Negeri Shah lah? Satu saf je. Apa bezanya dengan masjid kita di kampung-kampung? Masjid saya di Segamat setengah saf subuh. Bermakna yang memenuhi Masjid Nabawi itu adalah mereka yang datang umrah dan haji. Maksudnya di mana saja kita berada, ya Allah ya Tuhanku, kita lah yang akan menentukan sama ada kita nak solat di masjid ataupun tidak. Bukan soal tempat. Apa lagi yang pelik? Allahu Akbar. Kita pergi haji umrah sekejap je. Ini hari-hari. Duduk di Malaysia, orang Malaysia baca kunut. Masjid Nabawi tak baca kunut. Jadi Datuk Zaini, Allahu Akbar, dia meraihkan saya hari kedua, dia dah bawa saya pergi ke rumah dia makan, meraihkan Tok Syekh Arab kita ni. Dalam perjalanan dia tanya Tok Syekh, dia kata kenapa bezanya orang Arab dengan orang Malaysia? Orang Arab ni kenapa selalu bergaduh? Orang Malaysia okey, aman damai. Jadi kita pun menunggu dah jawapan dia. Datuk Zaini kata mudah aja, orang Malaysia baca kunut, orang Arab tak baca kunut, tu yang bergaduh tu. Masya Allah, saya tak terfikir pun dia nak buat joke macam itu. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang kita katakan perbezaan ataupun kepelikan bagi saya bukan soal benar ataupun salah, tetapi soal biasa dengan tidak biasa. Selepas 10 bulan, saya pun mendarat di KLIA, turun saja dari KLIA, daripada ni masuk ke terminal. Ya Allah, rasa pelik. Peliknya kenapa? Semua orang tidak menutup aurat di airport. Skirtnya, rambutnya. Tengok, ya Allah, cepat-cepat saya duduk. Sebab dulu sebelum pergi ke Madinah, saya diajar, kita tak boleh tengok 2 kali. Tengok sekali lama tak apa. Tetapi sebab saya dah biasa, ini cerita biasa ya. Ini cerita biasa. Sebab saya di Madinah, saya tak melihat aurat. Bila sampai saja ke Malaysia, melihat aurat, maka ia merupakan satu kepelikan untuk saya. Hanya 10 bulan sahaja. Bermakna tuan-tuan dan puan-puan, saya nak cerita, tuan-tuan tidak merasa kepelikan kalau orang tidak menutup aurat. Hatta isteri kita sendiri, anak-anak kita, kerana kita hidup dalam suasana tersebut. Itu saja. Bermakna ujian tuan-tuan dan puan-puan ini sangat besar. Saya boleh cerita sebab saya sudah mengalami 2 keadaan yang berbeza, 2 lokasi yang berbeza. Sebab itu kita tengok anak kita tak menutup aurat, kita tak rasa bersalah sebab semua orang macam itu, ramai orang macam itu. Orang tak tutup. Cuba kita tutup betul-betul aurat kita. Masya Allah, orang kata ya Allah, takkan nak jomuk macam ini. Sedangkan yang sedikit itu betul. Ini yang pengajaran, nampak simple. Itulah yang dikatakan kehidupan, ringkas tapi signifikan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar, saya ni sebelum saya lupa, jemputlah datang ke rumah saya di Madinah. Telefon saya bila sampai di Madinah, bila buat umrah ataupun haji. Rumah saya tiap-tiap malam tetamu ada. InsyaAllah hampir setiap malam. Dan mereka ni akan buat temu janji awal lah. Okay, ada juga yang buat mengejut. Esok nak balik, hari ni dia telefon, Prof, saya boleh nak pergi rumah. Bila sampai dah, besok nak pergi Mekah, minta maaf, saya tak boleh terima. Kenapa? Saya ada schedule saya. Saya dah ada jadual dia, 4 orang tiap-tiap hari. Bukan saya sombong, tidak. Beritahu awal.